Apabila mutaakhir ini adalah naratif baru yang sedang digemburkan, kononnya bintang 3 itu juga pejuang kemerdekaan. Inilah pengaruh baru yang sedang dinormalisasikan dalam pemikiran masyarakat kita pada hari ini. Tapi yang kita dengar ini benci, laknatkan orang, huruf nak zilahkan orang, menghukum. Kalau setuju semua masuk syurga, tak setuju diharamkan. Ini paham-paham yang tidak membantu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali sekali lagi bersama saya dalam rancangan Hard Talk with Salim Romli. Kita bersiaran daripada Ayak Hitam di belakang sawah padi. Okey, sudah 1 September 2025. Semalam kita menyambut Hari Kemerdekaan kita yang ke-68. Sambutan meriah hebat di dataran Putrajaya. Yang menariknya, saya akan kongsikan ucapan PMX kita dan juga MB Kedah, MB Sanusi. Hampa boleh bandingkan teks ucapan, kandungan ucapan mereka berdua ini. Sebelum itu saya nak kongsikan satu video viral ini yang menampilkan Papa Gongo sehari sebelum 31 Ogos bahawa Anwar Ibrahim hilang, tidak akan bersama rakyat bersama dengan perbarisan di Putrajaya. Betul ke Saya ni? dapat info 31 Ogos ni Hari Merdeka, Anwar Ibrahim tak ada dekat dalam negara. Ya, tak ada. Betul ke? Betul. Ini apa benar ni dia datang. Itulah bengong dia. Tapi kita tahulah selepas selesai pembarisan, bayangkan Anwar Ibrahim dalam keletihan itu terus terbang ke negeri China. Itulah pujaan walauna yang senantiasa membelit fakta langsung tak tahu malu. Kita bandingkan ini ucapan sempena kemerdekaan oleh MB Kedah. Perhatikan gaya ucapannya, membaca teks 100%, dan yang penting juga isi kandungan ucapannya. Agak-agak siapa yang menyedia atau memprepare teks ucapan ini. Menariknya, beliau juga membangkitkan golongan yang masih memuja kumpulan bintang 3 yang kononnya sebahagian daripada pejuang kemerdekaan. Sampai ke tahap itu, di hari yang besar ini Sanusi boleh mengungkitkan isu-isu yang kita tak tahu siapa yang pernah buat kenyataan begitu rupa. Tapi kita percayalah, hasrat sebenarnya menyalahkan kepada Cina DAP. Lihatlah apa yang telah berlaku pada hari ini. Penjajahan bukan hanya pada penjajahan politik atau sepadan negara. Penjajahan minda dan cara hidup juga tidak kurang bahayanya. Tidak ada makna negara kita merdeka jika minda dan cara hidup kita masih mengikut atau taksub dengan budaya penjajah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, sudah 68 tahun negara ini merdeka. Kemerdekaan yang kita kecapi ini adalah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu, para alim ulama, nasionalis, dan mereka yang benar cintakan tanah air. Mereka yang sedia memberikan nyawa dan darah untuk membebaskan negara kita daripada penjajah. Itulah perjuangan yang patut kita raikan, yang patut kita kenang, dan patut kita hargai. Kita bimbang apabila mutaakhir ini adalah naratif baru yang sedang digemburkan. Kononnya bintang 3 itu juga pejuang kemerdekaan. Inilah pengaruh baru yang sedang dinormalisasikan dalam pemikiran masyarakat kita pada hari ini. Hendaklah kita berwaspada dengan racun pemikiran seperti ini. Ia bahaya dan tidak seharusnya dibiarkan. Ya, yang meracun ni hanglah Sanusi, okey? Jangan duk salah orang. Tak ada siapa pun sebut benda ni. Terutama kepada generasi muda yang mungkin tidak mampu hendak memahami perjuangan kemerdekaan yang sebenarnya. Amat membimbangkan apabila mutaakhir ini gejala yang tidak sepatutnya seperti memasang bendera Malaysia secara terbalik. Ini sewaktu raptai
Hari kemerdekaan jangan main-main bendera terbalik. Semakin menjadi-jadi. Ada juga bendera negara kita diwarnakan hitam putih. Yang ini di Terengganu. Nampak bendera yang tak cukup jalur. Tengok gambar kat siapa tu. Saya bimbang sekiranya Nampak. perbuatan seperti ini memang disengajakan atau sebagai satu simbolik untuk menguji sensitiviti kita ataupun menyatakan hasrat mereka yang tertentu. Dari hari ke hari banyak perkara yang dulunya Jangan lupa juga Sanusi dekat ni portal Majlis Bandaran Sungai Petani. Bendera dia ada sebelah jalur, bintang dia 16 bucu. Negara mana ni Sanusi ni? Itu berlaku dekat negeri Kedah. anggap pelik, kini telah diterima sebagai normal. Kita bimbang jika ini adalah normalisasi yang telah menjadi strategi senyap untuk mencapai satu tujuan yang terselindung. Kita hanya nampak setelah kesannya menjadi nyata. Perkara seperti ini sedang berlaku di depan mata kita. Tanpa kita sendiri mampu berkata apa-apa, kita seakan dipaksa untuk terima bulat-bulat naratif mereka. Kita sendiri juga dihadap dengan pelbagai kekangan, termasuk undang-undang yang menyebabkan kita hanya mampu diam dan akur, lalu perlahan-lahan kita terima itu sebagai normal. Ada juga yang menganggap itu perkara biasa. Itulah kebebasan dan hak asasi dalam sebuah negara merdeka. Kita tinggalkan nilai-nilai jati diri yang sudah bercakap tentang diri sendiri. Okey, jangan lupa lama menjadi pasak mengukuhkan sendi-sendi pembentukan negara 68 tahun lalu. Tuan-tuan sekalian, kemerdekaan mesti dipelihara, dikawal dan dijaga. Pengisiannya haruslah ditentukan berpaksi pada nilai jati diri yang berteraskan budaya hidup rakyat negara ini. Tidak ada makna kemerdekaan tanpa kedaulatan, dan tidak ada kedaulatan yang hanya semata-mata laungan dan teriakan slogan kosong. Merdekakan jiwa untuk menghayati kemerdekaan yang sebenar. Jiwa yang merdeka tetap akan merdeka meskipun jasad dipenjara. Jiwa yang terpelihara, jiwa yang terpenjara tetap akan terpenjara meskipun jasadnya merdeka. Pilihlah kemerdekaan yang mana satu kita mahu untuk diri kita dan keluarga kita. Tapi kita pilih inilah pejuang kemerdekaan jiwa raga kita, PMX Anwar Ibrahim. Sanusi, bandingkan ucapan Sanusi dengan ucapan PMX ini. Isi kandungan dia, cara penyampaian dia. Jangan lupa, Mak Sanusi adalah antara calon yang sedang ditolak ke atas untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia satu hari. Entahlah apa akan jadi kepada negara kita kalau ia benar-benar berlaku. Tak terbayang di minda kita. kita dengar ini, benci, laknatkan orang, huruf nak zilahkan orang, menghukum. Kalau setuju, semua masuk syurga, tak setuju, diharamkan. Kalau kita kata Malaysia Madani, rakyat disantuni, itu hanya mampu dimaknai dengan kefahaman dan komitmen dan iltizam yang jelas. Pertahankan kesatuan kita. Kesatuan kita maknanya menghormati, lita'arafu kepada yang lain, dan yakin bahawa manusia ini diangkat martabatnya. Tentunya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia itu takwanya, bukan bahasanya, bukan budayanya, bukan kaumnya, tetapi ketakwaan kepada Allah SWT. Itu janji Allah SWT. Tetapi selain daripada itu ditekankan lita'arafu, bukan sekadar toleran. Kalau dalam idea barat antara kaum ini dikata toleran. Dalam istilah Al-Quran disebut lita'arafu, maknanya arif, kenal, knowing one another, menghormati dan memuliakan perbezaan. Dan ini keunikan Islam. Tapi yang kita dengar ini, benci, laknatkan orang, huruf nak zilahkan orang, menghukum. Kalau setuju, semua masuk syurga, tak setuju, diharamkan. Ini paham-paham yang tidak membantu. Orang tidak akan kasih dan menerima Islam dengan sikap yang sedemikian.
Betul tak? Inilah Islam yang dibawa oleh Parti Bulan Hijau ini. Apapun itulah ucapan PMX kita dalam mengingatkan erti nilai kemerdekaan. Dipikirkanlah, bandingkan sedikit dengan apa yang diperkatakan oleh Sanusi tadi. Bakal Perdana Menteri, Masya Allah, minta Tuhan jauhi, lindungi kita daripada ianya terjadi betul-betul. Okey, sekian dulu daripada saya untuk ulasan Hard Talk with Ali Romli kali ini. Jangan lupa untuk terus support Chelsea, sumbangan Super Tank, jadi ahli Chelsea, dan juga pembelian barangan Shopee melalui link yang ada dalam video ini. Sangat-sangat saya hargai. Jumpa lagi. Salam merdeka. Assalamualaikum.